bahawa Ramadan yang disebut itu awwaluhu rahmah, pada awalnya itu adalah rahmat. Rahmatnya Ramadan pada awal-awalnya. Bukankah kita sebelum itu boleh makan macam biasa, boleh minum macam biasa, kita beraktiviti seperti biasa, kerja seperti biasa. Tapi apabila datang sahaja Ramadan, akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, yang hak duk boleh makan, tak boleh makan. Yang duk biasa sarapan pagi, tak ada sarapan pagi dah. Yang biasa makan tengah hari, tak ada. Yang biasa minum petang, tak ada. Yang hak selalu boleh duk lepak-lepak di kedai, minum ayak sambil duk sembang waktu pagi ni, tak boleh dah. Jadi pada ketika itu kita pun mula lemah sebab lama tak pernah puasa. Dengan itu Allah SWT melihat kita ada daripada kalangan kita yang lemah ketika puasa dah. Nah, mula hari pertama, hari kedua, hari ketiga rasa teruk sebab lama dah tidak kita berpuasa. Dan tak sama puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunat. Itu kena Allah SWT berikan ujian besar kepada kita apabila kita menghadapi puasa Ramadan. Dan dengan itulah apabila Allah SWT melihat hambanya yang lemah, yang tak darat ni, terus juga melakukan ibadat puasa demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Itu yang dinamakan rahmat tu. Pandangan rahmat itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah pun membukakan ruang dan pintu rahmat yang begitu besar. Begitu banyak pintu rahmat telah dibukakan. Bukan sahaja pada tanggal bermulanya Ramadan, tetapi sejak beradanya kita di dalam bulan Rajab dan juga bulan Syaban. Apa buktinya? Apabila kita memasuki bulan Rajab, yang lah ni tak jadi dah amalan orang-orang lah ni. Dulu kalau orang dulu masuk saja bulan Rajab, dia mula puasa satu Rajab tu, terus puasa sampai puasa Ramadan. Nah, kita hari ni banyak sangat dah. Banyak suka duk baca buku, duk cari jalan supaya tak gaduh puasa. Tak gaduh kita buat banyak amalan. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sejak bermulanya bulan Rajab, baginda Nabi SAW mengajarkan kita doa yang kita duk baca selalu tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami, beri berkat kepada kami ya Allah. Keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan keluarga, keberkatan anak-anak, keberkatan sahabat-sahabat, keberkatan muslimin muslimat, keberkatan dalam pekerjaan kami dan seluruhnya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, bagi berkat kepada kami. Allah pun berikan keberkatan kepada kita. Masuk pula bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Syaban. Iaitu berkatilah umur kami, usia kami, pekerjaan kami, ibadah kami, perangai kelakuan kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami, sahabat kami, kerajaan kami, negara kami. Kita minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan keberkatan. Dan kemudiannya apabila hampir nak bertemu dengan Ramadan, Nabi SAW tak sebut dah Allahumma barik lana fi Ramadan, tapi baginda Nabi SAW menyebutkan awaballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Awal baca minta berkat, patutnya tiga-tiga lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ataupun Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Ramadan. Tapi tiba sampai nak masuk ke dalam bulan Ramadan, Nabi SAW mengubahkan perkataannya dengan Nabi kata wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah. Makna apa sampaikan kami ni? Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami boleh bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan, kita bukan takat Tuhan panjang umur kita, boleh melapasi puasa yang pertama di dalam bulan Ramadan. Selesai dah, puasa pertama habis dah. Yang tadi ni Allah SWT melihat kita dengan pandangan rahmat. Allah SWT melihat kita dengan kasih sayang, iaitu pada tanggal 15 Syaban.
15 Syaban yang kita buat sambutan, kita baca surah Yasin tu. Kita berdoa lah, baca 3 kali, kita berdoa di setiap kita pengulangan bacaan tu, kita doa pada setiap-tiapnya. Minta supaya panjang umur, murah rezeki, minta supaya kita ni Allah Subhanahu Taala berikan keberkatan, minta Allah Subhanahu Taala berikan supaya kita ni dijagakan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam kita minta, no? Minta keluasan rezeki dan sebagainya. Kemudiannya Nabi SAW pada malam itu, pada malam nisfu Syaban itu, apabila baginda keluar daripada masjid nak menuju ke rumah baginda, di dalam perjalanan itu dia ditegur oleh malaikat. Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, Muhammad, angkat kepala kamu, dorakkan kepala kamu ke langit. Nabi SAW pada ketika itu terus mendorak ke langit. Dan apabila baginda Nabi SAW melihat ke langit, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Nabi bahawa dibukakan 300 pintu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bulan Syaban baru. Mai bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Nabi kata apa? Awwaluhu rahmah. Maksudnya bukan takat 300 pintu. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, Nabi SAW sebut, wa futihatil abwabul jannah. Itu dia. No? Pada ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita, maka dibukakan pintu surga, ke semua pintu surga dibuka. Maksudnya siapa sahaja yang buat kebaikan dalam bermacam-macam kumpulan ataupun bermacam-macam bidang, yang rajin sedekah, yang rajin baca Quran, yang rajin sembahyang, yang rajin i'tikaf, yang rajin berzikir kepada Allah, yang rajin bersolawat, maksudnya ada pintu-pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala buka, semua jenis pintu. Nah, semua jenis pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan manusia ni boleh masuk daripada mana-mana pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Itu pintu surga semua dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya wa ghulqatil abwabun nar, dan ditutupkan pintu neraka. Pintu neraka tutup rapat pada saat ini. Pada saat ini maksudnya orang buat jahat dan ini tidak terancam dengan pintu neraka yang dibuka, sebab Allah SWT tutup pintu rapat. Supaya apa? Supaya kita pun faham bahawa kita jangan buat satu dosa. Jangan buat dosa yang menyebabkan yang pintu neraka yang telah pun ditutup, maksudnya tidak dibukakan ruang untuk kita ni, orang hak buat maksiat ni, supaya apa? Allah SWT ampunkan segala dosa. Itu tanda dia. Kemudiannya kata Nabi SAW, wa sufidatis syayatin, Allah Subhanahu Wa Taala mengikat syaitan-syaitan. Nak ikat syaitan habis semua ni. Syaitan semua pada saat ini tak boleh ganggu kita di masjid. Selalunya kita ambil wuduk nah, fa'adbarus syaitan. Kita ambil wuduk nah, kan, kesumma fa'adbarus syaitan. Kemudian syaitan mai. Bila kita angkat tangan, kita baca doa, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Pada ketika itu syaitan lari, terberak-berak, terkencit-kencit, terkencing syaitan. Kemudian kita kembali lagi duduk dia masuk dalam masjid. Pada ketika kita nak solat, dia main pula. Lepas ni takbiran iqamah, kemudian kita berdiri nak sembahyang. Pada ketika itu sekali lagi syaitan main. Fa'adbarus syaitan. Syaitan main di tepi kita ni, main dia hasut macam-macam, dia kata dekat kita macam-macam, dia bisik di telinga kita macam-macam, dia bagi sentuhan dan macam-macam dia buat kepada kita. Kita pun lalai dengan solat kita. Kemudian bila kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syaitan sekali lagi lari. Nah, maksudnya dia akan main betul. Kemudian kita sembahyang, apabila kita selesai solat apa semua ni, nah dia main pula. Kemudiannya summa fa'adbarus syaitan. Main lagi syaitan, kacau lagi kita. Kemudian kita berdoa lagi kepada Allah, kita berzikir, syaitan lari lagi. Maksudnya dalam bulan biasa kita boleh tuduh syaitan. Sebab syaitan bukan main kat kita sekali, 24 jam dia mengiringi kita, mengganggu kita. Nah, kita boleh tuduh syaitan. Kita ni syaitan punya pasal ni, Allah, dia berat mata lah. Tambah kalau kuliah subuh ni dengan dia bagi panjang-panjang sangat lah ustaz. Kan? Mata tak boleh pi dah ni. Dah tadi qiyam mulai, puak tak main qiyam mulai, tadi cekang elok, tak apa lah. Kan? Boleh sembang pandai. Hampa kuliah subuh teratur pun nak lena. Sembang pandai, dia duduk di rumah lena tadi.
Yang kawan ni duk qiyamul lail lepas semua ni teruk dah, betul jangan dah semua pandai lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Ni kita duk kuliah apa banyak-banyak lama-lama sangat ni, nampak lah, dia main kacau. Tapi di dalam bulan Ramadan kalau ada orang yang di masjid ni dibuka luas. Masjid dibuka oleh sebab apa? Dalam bulan Ramadan inilah antara waktu yang terbaik untuk orang yang tak pernah main masjid nak main mula sembahyang jemaah. Orang yang tak pernah main duduk i'tikaf dalam masjid inilah masa yang terbaik untuk dia main belajar i'tikaf dalam masjid. Orang yang tak pernah duduk dalam majlis ilmu sebelum ni dia duduk dalam majlis-majlis lain, dia pilih untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika ini adalah antara saat yang terbaik untuk dia belajar mai. Sebab orang tak kata apa. Siapa pun tak kata apa sebab hak mai lagu dia tu, hak tak nak mai masjid tu berlambak. Banyak pada hak dia mai. Kan tuan-tuan tengok tarawih malam mula. Hak mai tu dia banyak daripada hak dia biasa mai. Hak mai tu yang mai penuh sampai keluar balik balas ke sudut imam untuk bilai tu, geng hak sebelum ni lepas tak mai. Dia mai ni penuh masjid, kalau tengok balik hak yang duk mai selalunya dalam 2 baris lah. Tata mai sampai 10 baris, 20 baris. Maksudnya hak duk ada 18 baris tu, dia tak nak mai sebelum ni. Jadi nak masalah apa? Nak malu kat siapa? Sama-sama dia tu sama malu. Tak ada masalah apa, sebab tu kena belajar mai ni dalam bulan Ramadan. Jangan duk puasa kata bila mai ni orang duk parti apa ramai. Yang hak jadi bulan besar. Bila mai bulan besar dia mula nak belajar. Nak belajar mai apa semua dia tak ada kebiasaan pada dia. Jadi orang batuk beralih kat dia sikit pun dia kata orang kata kat dia dah. Sebab dia tak biasa mai. Kan dia tak biasa mai, beralih je batuk sikit saja. Kan orang batuk tepi tengok dia sikit dah. Dia merasa pelik dah. Apa jawatan kuasa masjid ni? Dia kata ambus rupa lepas saja ahli syurga. Dia buat macam-macam cerita. Kan dia duk balok lihat dah. Pasal apa? Syaitan pun mula mai dah bulan besar. Syaitan mula ada lah. Tapi kalau dalam bulan ni dia duk bersalah syaitan, Nabi kata la ta'izus syaitan. Jangan duk bersalah syaitan sebab hang syaitan dalam bulan ni. Jadi syaitan tak ada, dia tak boleh juga main ke rumah Allah, tak boleh main solat secara berjemaah, tak boleh main baca Al-Quran di masjid, tak boleh nak main i'tikaf, tak boleh nak buat apa amalan di masjid ni. Itu tanda bahawa dia ni dah biasa dah. Kalau syaitan tak kacau dia pun, dia lebih kurang syaitan lah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, sebab itulah apabila Allah Subhanahu taala panjangkan umur kita, boleh kita berada pada tanggal 10 hari di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Itu yang pertama, 10 hari.